InsyaAllah malam ni kita sambung di halaman 450 di bawah tajuk Perang Ahzab ataupun Perang Khandaq, Perang Parit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi. Ya Allah, Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada kegelapan rasa ragu-ragu terhadap agama kami. Wa akrimna bi nuril fahmi. Muliakanlah kami dengan kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi. Bukakanlah bagi kami pintu-pintu ilmu-Mu. Wa zayyina bil akhlaqil hasanati wal hilm. Dan hiasilah diri kami dengan akhlak mulia dan sopan. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. أما وبعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال الله أيضا ويذكر اسم الله في أيام معلومات صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, pegawai-pegawai dan ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, sahabat-sahabat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan tuan-tuan semua sihat wal afiat, ceria, bahagia, aman, damai, berjaya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ni. Dah lama saya tak datang Monting dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita sekarang berada pada suatu tempoh masa yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam setahun inilah di hujung tahun, itu bulan Zulhijjah. Tadi saya bacakan ayat dalam surah Al-Fajr. Wal fajr, Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu subuh. Walayalin ashr, dan malam yang 10. Kata Imam Ibn Kathir, dia kata malam yang 10 itu ialah malam yang 10 yang terawal daripada Zulhijjah. Dan dalam ayat lain juga ditafsirkan oleh Imam Ibn Katsir, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, sebagai mereka mengingati Allah pada hari-hari yang termaklum, hari-hari yang tertentu. Ialah dikatakan juga sebagai 10 malam yang terawal. Ini banyak disyarahkan mudah-mudahan. Sebab dalam 10 malam, 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ni banyak amalan. Antaranya disuruh kita banyakkan puasa. Paling-paling tidak pun kita puasa pada Arafah. Rabu depan insya-Allah kita azam. Rabu depan 9 Zulhijjah disunatkan puasa. Dikatakan boleh Allah SWT ampunkan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rugilah rugi. Jadi kita azam. Dan tuan-tuan, amalan-amalan yang lain banyak sebab itu dikatakan lebih mulia daripada, lebih hebat daripada malam 10 malam terakhir Ramadan, kan? Dikatakan 10 yang awal Zulhijjah ni lebih utama, lebih aula.
daripada 10 malam yang terakhir Ramadan. Sebab dalam situ dia ada apa tuan-tuan, ada ibadah-ibadah dia. Sedekah, ada ibadah apa lagi tuan-tuan? Arafahnya, ada wukuf, ada haji kan, dan ada kurban, dan amalan-amalan lain-lain. Jadi terhimpun tu amalan-amalan soleh tu, amalan-amalan kebaikan yang kita nak buat tu, kan? Sebab amalan soleh ni penting. Kenapa? Kenapa penting? Sebab dia menjadi pendamping kita pada hari kita bertemu dengan Allah. Hari yang paling menyedihkan, ya Haji, ya? Dan hari yang paling menyakitkan. Hari apa tu? Hari kematian, kan? Bila kita dah mati baru kita tahu rupanya yang menjadi pendamping kita, jadi teman setia kita, amalan soleh. So ni peluang pada kita, Allah bagi kita umur untuk melakukan amalan-amalan soleh. Buat baik pada manusia, kan? Bantu orang lain. Jadi ni peluang tuan-tuan, kan? Nanti kita jangan jadi orang yang paling menyesal dalam dunia ni. Itu bila kita dah tak ada peluang nak buat kebaikan. Jadi ambil peluang 10 malam terakhir ni. Dan juga ingat yang paling penting saya rasa lah, kalau kita tak pergi mengerjakan haji, kan? Kita tak mengerjakan ibadah haji, apa amalan yang paling utama? Tuan? Korban. Korban yang paling utama, ya. Itu yang paling utama, korban. Sebab tu kisah peristiwa korban ni suatu peristiwa yang sangat hebat tuan-tuan, ya. Digambarkan pengorbanan. Bila disebut korban tu ingat keluarga Saidina Ibrahim. Kita belajar sejarah tuan-tuan, ya. Kita belajar sirah Nabi Ibrahim. Bila satu masa Allah perintahkan Nabi Ibrahim bawa isteri dan anak dia, Siti Hajar tu, dan Ismail, dinamakan Ismail, yang masih lagi sedang tempoh menyusu tu. Maknanya kecil lagi lah, ya. Baru saja dilahirkan. Daripada Palestin pindah ke di mana? Maksud nama Mekah pun belum ada nama lagi, kan? Di tanah yang gersang, yang tak ada air. Itulah tempat dia. Jadi persoalannya tuan-tuan, pada malam ni nak tanya sikit tuan-tuan. Antara 3 orang ni, Ibrahim, Ismail dan Hajar, mungkin Nabi Ismail tu dia belum lagi lah, kan, merasakan apa-apa anak, kan. Kecuali dalam peristiwa, nantilah peristiwa nak dikorbankan tu, mungkin dia datang dah ingatan dia, sebab ada memori dia, walaupun masih kanak-kanak, sikit lah memori dia berbanding dengan Nabi Ibrahim dan Hajar, kan, nak kena korbankan anak tu. Dicerita sikit tuan-tuan sebelum kita masuk tajuk, sebab saya kata itu sangat penting ni dalam kehidupan kita, kan. Di antara Ibrahim yang bawa anak dan isteri dia tinggal di satu lembah yang kering kontang dan meninggalkan anak dan isteri dia di situ. Mana lebih menyakitkan di antara Nabi Ibrahim yang meninggalkan dengan Hajar, Siti Hajar yang ditinggalkan? Apa jawapannya, Haji? Yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Oh, jiwa, kan? Jiwa penyayang betul yang ditinggalkan tu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kan, satu ketika, satu saat, sebenarnya yang meninggalkan tu lebih rasa pedih dia. Kemungkinan Ibrahim tu sangat pedih. Bayangkan tuan-tuan, anak dia kecil lagi,
kena tinggalkan isteri, tak ada orang, tak ada apa, tak ada hidupan, disuruh tinggalkan. Macam mana perasaan tuan-tuan kan? Seorang perempuan yang baru lagi kan, ada anak kecil lagi kan, tu boleh jadi kan, mungkin dalam jiwa, dalam hati Hajar mungkin pedih juga kan, tapi selalunya yang tengok pada orang perempuan kesedihan tu kan. Sebenarnya si ayah ni pun kan meninggalkan anak dalam keadaan macam tu pun sedih kan. Kesedihan maknanya kepedihan, menanggung, maknanya pengorbanan tu. Di situ tuan-tuan kita dapat satu pengajaran bahawa bila kita meninggal nanti, kita yang meninggalkan kan, kita yang meninggalkan dengan orang yang kita tinggalkan, mana lebih pedih? Sebenarnya tuan-tuan, kita tengok kesedihan kan, yang ditinggalkan tu sedih, tapi tempoh dia berapa lama tuan-tuan? Mungkin seminggu, 2 minggu kan. Seorang suami yang kematian isteri dia kan, pada hari kematian tu menangis meraung tu, guling-guling. Tapi dia seminggu, 2 minggu dia dah mulalah kan. Tapi itu yang saya katakan, yang meninggalkan tu sebenarnya macam mana masa depan kita kan. Kita nak hidup lama tu di alam barzah tu, yang kita tinggalkan tu lama sedih, hilanglah kesedihan, emosi itu kan. Sebab tu Allah datangkan satu nikmat, semakin lupa dan sebagainya. Itu sebenarnya satu kebaikan juga. Bayangkan setiap hari teringat je kan menangis hari-hari kan. Jadi itu banyak kalau kita nak kisahkan pengajaran daripada peristiwa korban tuan-tuan ya. Jadi ambillah pengajaran daripada peristiwa-peristiwa tersebut yang Allah datangkan dalam Quran tu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung pada halaman yang ke-450 Bismillahirrahmanirrahim. Persediaan kaum muslimin untuk berperang. Kaum muslimin bersiap untuk berperang sebaik sahaja berita pakatan barisan musyrikin itu sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berita serangan mereka dari kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini kepada kaum muslimin. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan mereka membincangkan persoalan ini. Salman Al-Farisi, tuan-tuan pernah kita sebut akan nama dia, radhiyallahu anhu, telah mengesyorkan supaya digali kubu, yakni khandak, parit. Sebab tu namanya perang khandak, perang parit. Digali parit yang sekira-kiranya kuda asli Arab, kuda perang Arab tu tak boleh lepas. Dan kedalamannya sedalam yang menyukarkan untuk naik kalau jatuh. Dan ini diilhamkan oleh Salman Al-Farisi. Kami orang-orang Farsi bila berperang dengan satu kumpulan tentera yang lebih besar pada kami akan guna taktik menggali kubu parit di negara kami. Jadi itu mungkin Allah Subhanahu Wa Taala bagi bantuan dah kepada orang Islam untuk mencetuskan idea tu. Sebelum tu bangsa Arab tak ada langsung strategi perang menggunakan menggali parit, tak ada, tidak ada. Kaum muslimin kagum dengan pendapat itu kerana peperangan secara berkubu ini sebelumnya tidak diketahui oleh bangsa Arab. Kaum muslimin keluar dari Madinah dan mereka berkhemah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lereng bukit Salak dengan membelakanginya. Kemudian mereka beramai-ramai menggali kubu, memisahkan antara mereka dengan seteru-seteru mereka. Jadi kalau kita tengok dalam peta, ataupun kita pernah pergi ke kota Madinah, kita berumrah dan sebagainya, berziarah,
kita akan dibawa ke kubur ni, ada tempat dia, iaitu di bahagian utara Madinah. Macam pelik tuan-tuan ya. Sepatutnya orang Mekah ni datang dari bawah, dari selatan, dan kubur mereka di selatan kan, tapi di utara. Sebab di utara tu ada kawasan yang membolehkan orang-orang Arab Quraisy tu datang menyerang. Sebab sebelah selatan ni ada kebun, ada pertempatan, ada batu-batu besar, ada bukit, gunung ganang dan sebagainya. Jadi Rasulullah pilih satu tempat di bahagian utara. Kaum muslimin berjumlah 3,000 orang, manakala kaum kafir Quraisy bersama dengan kabilah-kabilah lain berjumlah 10,000 orang. Pemandangan di sekitar kerja-kerja menggali parit. Gambaran kerja kaum muslimin dalam usaha menggali kubur telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari Al-Barra radhiyallahu anhu dengan katanya, di hari pakatan barisan musyrikin dalam peperangan Khandaq, aku telah melihat baginda Rasulullah SAW memunggah pasir dari kubu-kubu sehingga tertutup kulit perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasir itu kena perut Nabi. Aku lihat perut baginda penuh dengan debu-debu, dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahawa kaum Ansar dan Muhajirin bertaruh dengan masa mereka menggali kubu dengan memikul tanah-tanahnya dengan kata mereka, kami dengan Muhammad bersumpah setia kekal dalam Islam sepanjang usia. Rasulullah SAW menjawab pertaruhan mereka dengan katanya, ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat. Oleh itu berkatilah kaum Ansar dan Muhajirin. Ini doa Rasulullah SAW. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam hadis sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, di hari menggali kubu kami telah direntangi oleh seketul batu pejal. Sahabat-sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada batu pejal ya Rasulullah. Maksudnya batu tu dia tak boleh nak gali lah kan. Ada batu yang besar, pejal. Batu yang tak boleh dipecahkan. Jawab Rasulullah SAW, nanti aku pecahkannya. Kemudian baginda terus bangun, sedangkan perut baginda diikat dengan batu. Macam mana tuan-tuan ya? Diikat dengan batu. Kenapa? Kerana menahan lapar. Dalam satu riwayat dinyatakan bahawa setiap 10 orang menggali parit tu dalam 40 kaki, dibagi-bagikan. Setiap 10 orang 40 kaki tuan-tuan. Panjang tu ya. Dia kena dalam dan lebar parit tu. Nabi dalam keadaan yang lapar, Nabi ikat perut Nabi dengan batu. Tiga hari berturut-turut kami tidak menjamah makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pemecah batu, yakni sejenis cangkul. Lalu dicangkulnya batu hingga menjadi hancur. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, izinkanlah kepadaku untuk pulang ke rumah. Lepas itu aku berkata kepada isteriku, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak boleh sabar lagi. Apakah engkau ada sesuatu untuk dimasak? Jadi Jabir ni dia kesian tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ikatan perut dia, menahanlah lapar. Lalu jawab isteri Jabir, aku ada biji-biji bali dan seekor kambing betina. Yang tu yang dia ada. Aku pun menyembelih kambing dan mengisar biji-biji bali, kemudian aku masakkan kambing di dalam periuk. Setelah itu aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan tepung yang diuli sudah merekah, manakala periuk masih di atas tungku lagi, tapi hampir-hampir masak. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ada sedikit makanan. Jadi dia macam bisiklah pada Nabi, ya. Ada sikit makanan, takut nanti yang lain dengar tak dapat kan. Jadi dibisikkan, ya Rasulullah, dia jemput Rasulullah dengan pilihlah beberapa orang
supaya datang ke rumah Jabir tu, isteri dia dah masakkan. Saya ada sedikit makanan, ayuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang dua lagi. Ajaklah siapa, Abu Bakar ke Umar ke Osman ke. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, banyak mana makanan itu? Aku pun ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana ceritalah ada seekor kambing dan sedikit bijirin bali, kan? Bali untuk jadi makan. Kata Rasulullah SAW, itu banyak lagi baik. Katakan kepada isterimu, jangan angkat turun periuk dan juga roti. Biarkan di atas dapur hingga aku tiba. Kemudian Rasulullah SAW berseru kepada sekalian muhajirin dan sekalian ansar. Dipanggil semua sekali, tuan-tuan. Ayuh, bangun dari tempat kamu. Di tengah jalan pula Rasulullah melaung, wahai penggali-penggali kubu, ini dia Jabir telah menghidangkan makanan. Dan Nabi jemput semua sekali yang bekerja menggali parit tu. Ayuh semua kita ke rumah Jabir. Bila Jabir masuk ke dalam rumah lalu berkata, apa kata kamu? Rasulullah SAW telah datang bersama-sama muhajirin dan ansar dan orang lain, dibagi tahu isteri dia. Kan, kelang kabut lah tuan-tuan ya, kita ajak buat kenduri kecil kan. Boleh bayangkanlah, tapi yang datangnya ramai. Boleh kan? Kelang kabut tuan rumah ya. Bertanya isterinya, adakah Rasulullah SAW telah bertanyakan tentang makanan itu? Ni isteri dia bagus, isteri Jabir ni dia tenang. Rasulullah tahu tak banyak mana makanan yang kita ada? Lalu jawab Jabir, ya. Lalu kata isteri Jabir, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian datanglah Rasulullah dan baginda berkata, ayuh masuk dan jangan teragak-agak. Rasulullah SAW mematah-matahkan roti dan meletakkan masakan daging di atasnya. Manakala periuk dan dapur memasak roti masih bertambah bila diambil, sehingga sekalian yang datang kenyang dan banyak bakinya lagi. Allahu Akbar, kan? Inilah namanya mukjizat, kan? Tuan-tuan kena belajar ilmu ni ya. Kan? Senang nak buat kenduri kan? Tak risau ini tak boleh, kita tak boleh buat macam tu tuan-tuan. Ni mukjizat khususiyah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam riwayat lain, dia kata masuk tu 10 orang dalam rumah yang kecil lah. Makan sampai puas, keluar masuk lagi 10 orang. Sampai puas masuk lagi 10 orang, sampai semuanya dapat dan masih ada lagi berbaki tu. Itulah kemuliaan karamah ataupun kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada isteri Jabir, engkau makanlah hidangan yang baki kerana manusia ditimpa kelaparan. Dalam riwayat yang lain pula kata Jabir, aku bersumpah demi Allah, mereka telah memakan masakanku hingga ke semua mereka beredar, tetapi periuk kami masih penuh seperti mula lagi dan tepung kami masih boleh dibuat roti lagi. Ya? Inilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap kaum munafikin dalam kerja-kerja menggali parit. Ibnu Hisham meriwayatkan bahawa beberapa orang kaum munafikin sengaja melewat-lewatkan usaha menggali kubu ini bersama kaum muslimin. Mereka sengaja menunjukkan lemah dalam bekerja dan mereka dengan rahsia menyelit-nyelit diri lalu melarikan diri balik ke rumah, menemui keluarga di rumah tanpa pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sebagai sifat seorang lelaki Islam yang sejati, apabila ditimpa satu dugaan yang memerlukan ia balik ke rumah terlebih dahulu, akan meminta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang. Ini adab. Dan
Ini dalam diam-diam menyelinap. Ini sifat orang-orang munafiqin, kan? Dari awal-awal lagi dia cuba mensabotaj apa yang dilakukan oleh orang Islam. Macam kita lah kan, datang kan, pergi kondangan kan, salaman kan, nak balik tu salam dulu, minta izin kan, ucapkan tahniah kan, doakan kan, keberkatan tu. Tetapi sifat orang munafik ni dia menyelinap dan cuba tidak mahu memberikan bantuan pertolongan kepada agama Islam. Setelah selesai urusan, ia akan bersegera pulang ke tempat kerja untuk menyambung kembali usahanya itu. Sehubungan dengan sikap ini, Allah telah menurunkan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yazhabu hatta yasta'dhinuh. Ini satu pembelajaran pada kita pada malam ni, tuan-tuan ya. Sesungguhnya yang sebenar-benar orang beriman ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang betul-betul beriman, yang dikatakan beriman, ia beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin daripadanya. Minta izin dulu. Minta izin, bagi tahu kan. Itu namanya adab, dan salah satu daripada tanda-tanda iman kan. Tanda-tanda iman. Innal ladzina yasta'zinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepada Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa'iza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu kerana sesuatu keperluan, berilah izin kepada sesiapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah keampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Situ dinyatakan sifat-sifat adab-adab dalam urusan berurusan dengan orang dalam majlis tuan-tuan Surah An-Nur ni dia banyak dia mengajak banyak mendidik kita tentang bagaimana melakukan urusan dalam keluarga, adab-adab suami kepada isteri, ada adab isteri pada suami, ada adab anak kan, keluarga dan sebagainya, termasuk ada adab dalam majlis. Itulah kelebihan agama kita dalam Al-Quran, didetailkan cara-cara beradab tu. Okey, kita masuk satu lagi sikit lagi. Tajuk ni Bani Quraizah. Bani Quraizah ni kita dah sebutkan pada kuliah-kuliah yang lalu, adalah salah satu daripada bani ataupun keturunan kabilah kaum Yahudi yang berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua lagi, iaitu Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Tetapi Bani Qainuqa dan Bani Nadir ni dah dihalau keluar. Tuan-tuan masih ingat lagi kisah tu kan? Bani Nadir tu, suatu ketika Nabi pergi ke perkampungan mereka nak berbincang dengan sesuatu, lalu mereka merancang untuk bunuh Nabi. Dan salah seorang mereka rancang tu nak naik satu tempat bumbung yang tinggi dan melontarkan batu yang besar pada Nabi. Datang malaikat bagi tahu, lalu Rasulullah cepat-cepat pulang kembali ke Madinah. Lepas tu Nabi kumpulkan semua tentera-tentera Islam dan
mengepung Bani Nadir. Akhirnya mereka dihalau keluar daripada Madinah. Mereka halau keluar daripada Madinah, tak boleh tinggalkan apa pun. Bawa semua sekali. Dan mereka bawa semua sekali dan berkampung di Khaybar. Rupanya di Khaybar tu mereka mengumpul kekuatan, tuan-tuan. Dan satu lagi Bani Qainuqa tu, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, dia salah seorang daripada Bani Qainuqa tu, dia mengganggu perempuan Islam, perempuan muslimat. Perempuan muslimat yang sedang berjual beli tu, dia ikat tudung. Masih ingat lagi kisah dia kan? Perempuan tu duduk, diikat ujung tudung perempuan tu di satu tempat. Bila perempuan tu bangun, jadi bila dia bangun, tudung dia tersingkap dan nampaklah aurat dia. Perempuan aurat kan, kena tutup ya, sebagaimana dalam solat tu. Hari ni ada isu kata kan, kata apa, lebih baik orang tu solat walaupun dia tak tutup aurat. Ada dengar kan? Daripada orang yang tutup aurat tapi tak solat. Kalau tuan-tuan pilih yang mana? Dua-dua tu berdosa, tak tutup aurat dan tak solat berdosa kan? Jangan kata itu lebih baik. Itu pemikiran apa? Pemikiran liberal. Tak payah pakai tudung lah, yang penting hati. Kan? Yang penting hati kita ni Allah lihat. Kan? Jaga solat. Yang penting solat, tak tutup aurat tak apa. Ni suatu bentuk apa ni yang sedang berkembang dalam masyarakat kita yang sangat bahaya, tuan-tuan ya. Berakidah tanpa syariat. Beriman pada Allah tapi syariat tak mahu. Itu bahaya ni. Salah satu daripada ajaran sesat juga kan. Jadi yang perempuan Islam daripada dia bangun, dia terdedah aurat dia, lalu diketawakan oleh Yahudi tadi, Quraizah tadi, Bani Qainuqa tadi. Ada seorang lelaki Islam, bila dia maruah orang Islam ni kena jaga kan, dia bunuh lelaki yang persendakan perempuan tu. Lalu datang Yahudi keroyok bunuh pula dia. Dan peristiwa ni menyebabkan akhirnya Nabi serang Bani Qainuqa ni, nak jaga kemuliaan agama orang perempuan. Akhirnya dihalau. Dan tinggalnya satu-satunya Quraizah ni, tuan-tuan ya. Tinggal Quraizah ni dan dia berjanji bertaat setia pada Nabi. Konon-kononnya masih lagi setia lah kan. Tapi akhirnya dia pun kan, yang saya katakan bahawa Quraizah ni dia duduk di bahagian utara Madinah kan. Huyai bin Akhtab Al-Nadri telah keluar sehingga ia menemui Ka'b bin Asad Al-Qarzi, ketua Yahudi Bani Quraizah, mempengaruhinya supaya melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW dengan katanya, aku telah pun menjemput kabilah Quraisy bersama pemimpin mereka dan pemukanya, dan aku telah membawa mereka turun di pencurahan banjir rumah, dan aku telah menjemput kabilah Ghatafan bersama pemimpin mereka dan pemuka-pemuka, dan aku telah membawa mereka turun di hujung Nuqmah berdekatan bukit Uhud. Mereka semua telah berjanji dengan aku bahawa mereka tidak akan berganjak sebelum dapat mereka menghapuskan Muhammad hingga ke akar umbinya bersama-sama pengikutnya. Ya, inilah dia apa yang dikatakan bahawa Bani Qainuqa dan Bani Nadir ni dia cuba mempengaruhi satu lagi kabilah Yahudi supaya menyertai mereka. Sedangkan Quraizah ni masih lagi setia dengan Rasulullah SAW. Kan? Ini yang Huyai bin Akhtab ni lah. Bila Abu Sufyan tanya tu, mana baik, mana yang lebih baik antara agama kami dengan agama Muhammad? Dia tanya orang Yahudi ni. Masa tu orang Yahudi ni, Huyai ni, dia pergi ke Mekah.
berbincang dengan Abu Sufyan supaya mengumpulkan orang-orang Arab ni sampai sebanyak 10,000 orang untuk menyerang. Sehingga Abu Sufyan ditanya, mana yang lebih baik, agama kami yang sembah berhala ni atau agama Muhammad yang lebih baik? Lalu kata Huyai ini, agama kamu lebih baik. Maknanya dia kata agama Abu Sufyan yang sembah berhala tu lebih baik. Tuan-tuan, tu perangai Yahudi. Sedangkan tok nenek moyang mereka tu kan, Nabi Musa, semua tu adalah beriman kepada Allah dan agama mereka tu, agama tok nenek moyang. Mereka sanggup mengkhianati datuk nenek moyang mereka, orang Yahudi yang beriman tu, para nabi tu. Maknanya dia kata agama wahyu tu, agama Abu Sufyan yang sembah berhala tu lebih baik daripada agama Samawi. Kenapa tuan-tuan? Kerana nakkan sokongan, kan? Sanggup menggadai agama. Yang ini dikatakan sebagai penunggang agama, kan? Penunggang agama. Sanggup menghina agama dia sendiri. Sedangkan agama sebelum daripada penyelewengan tu, agama mereka menyembah Allah. Ini mereka semua telah berjanji denganku bahawa mereka tidak akan berganjak sebelum dapat mereka menghapuskan Muhammad. Jadi Huyai bin Akhtab ni, dia memberi jaminan bahawa semua orang Arab dan semua Yahudi telah bersepakat untuk memerangi Muhammad. Tinggal Bani Quraizah sahaja yang masih setia dengan Nabi Muhammad. Kan? Aisyah, kita habiskan sini tuan-tuan ya. Jadi Huyai ini dia cuba mempengaruhi, cuba memujuk ketua Bani Quraizah ini supaya ikut mereka, bersama-sama dengan mereka memerangi Muhammad. Maka berkatalah Ka'ab, kau telah bawa kepada aku hari ini dengan satu perkara yang terhina di sepanjang masa. Apakah kau ni wahai Huyai, tinggallah aku dengan cara aku ini. Aku tak nampak Muhammad itu kecuali satu kebenaran dan keikhlasan. Huyai tidak berganjak, malah terus memberi alasan-alasannya hingga dapat menarik Ka'ab supaya mengkhianati Rasulullah SAW. Pada awalnya Ka'ab tu dia masih setia, kan? Dia kata bahawa Muhammad itu di pihak yang benar. Lalu Huyai ini tidak berputus asa, dia terus terus memujuk. Semuanya ini sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menghantar Sa'ad bin Mu'az untuk memastikan segala-galanya ini, sambil memesan kepada Sa'ad supaya bercakap dengan Huyai dengan bahasa kiasan melalui perantaraan isyarat yang boleh difahami sekiranya berita ini benar. Dan jangan pula melepaskan peluang untuk mempergunakan kekuatan orang ramai sekiranya berita itu palsu, dan serentak dengan itu hendaklah diisytiharkan kepada orang ramai. Bila sahaja Sa'ad telah meninjau kebenaran berita itu, beliau pun pulang menemui Rasulullah SAW lalu berkata kepada baginda, ya memang dia telah mungkir serta mengkhianati kita seperti Adal dan Qarah. Adal dan Qarah adalah tempat di mana Khubaib radhiyallahu anhu, utusan Rasulullah, ditangkap dan dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, terimalah ini dia berita yang menggembirakan wahai sekalian muslimin.
Jadi itu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi utuskan Sa'ad bin Mu'az untuk meninjau sama ada Bani Quraizah ni dia masih lagi setia dengan Nabi ataupun dia sudah mengkhianati Nabi. Lalu Sa'ad bin Mu'az pergi menyiasat dan memang benar Bani Quraizah telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Tapi berita itu tidak disiarkan. Berita itu disembunyikan. Sebab Nabi dah bagi tahu kalau berita itu tidak benar disiarkan. Maknanya dihebahkan. Tapi kalau berita itu benar diam-diam je. Sebab mungkin secara psikologi tak mahu orang-orang Islam menjadi lemah kan, menjadi ataupun berada dalam keadaan yang lemah dan takut. Keadaan kaum muslimin ketika itu. Suasana dan keadaan kaum muslimin ketika itu telah mendapat kepastian tentang kebenaran berita pengkhianatan Bani Quraizah. Akhirnya Bani Quraizah ni khianat juga itu namanya Yahudi. Di masa yang sama, golongan munafikin menabur bibit keraguan dan perpecahan dalam saf muslimin. Dan seteru Islam pun mula membanjiri Madinah dari atas dan dari bawah. Kaum munafikin tidak henti-henti menggempur kaum muslimin dari dalam. Kaum munafikin. Ada di antara mereka mengatakan dahulu Muhammad menjanjikan kita akan memperolehi harta benda perbendaharaan raja-raja Kisra, Parsi dan perbendaharaan raja-raja Rom. Tetapi hari ini kita sendiri pun tidak berani menjaminkan keselamatan dirinya sekalipun untuk pergi membuang air besar. Ini perang psikologi orang Yahudi. Orang-orang munafik yang cuba merendah-rendahkan melemahkan orang-orang Islam. Nak tunjukkan bahawa kaum muslimin berada dalam keadaan lemah, takut dan akan menghadapi kekalahan. Ini peranan yang dimainkan oleh orang-orang munafik yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiban mubarakan, rezeki halal yang baik dan yang berkah, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan kebaikan yang engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.